Berdasarkan soalan yang diutarakan tadi, apakah agenda kita? Apakah agenda umat yang merdeka? Okay, jadi saya buat pembacaan dan saya dapat simpulkan umat yang merdeka ni dia ada 4 agenda. 4 agenda. Yang pertama, setiap umat, tak kisah ada Muslim atau non-Muslim, dia akan melaksanakan 4 agenda ni. Sama ada 4, 1, 2 atau 3. Dan kemudian yang agenda yang kelima, saya tambah satu lagi. Mana agenda kelima ni akan mengcompilkan semua agenda yang terdahulu. Agenda pertama adalah setiap umat yang merdeka ni, mereka ni akan diinginkan kekuatan. Setiap umat, setiap negara, mereka akan berusaha untuk menjadikan diri mereka yang paling kuat. Sebab apa? Kalau mereka tak kuat, maka mereka akan ditindas oleh generasi ataupun kuasa-kuasa asing. So, saudara-saudari, tuan dan perempuan, jadi agenda yang perlu kita tanamkan dekat dalam mindset anak-anak muda kita, yang pertama agenda iaitu nak bina kekuatan. Kekuatan diri, kekuatan keluarga, jasmani dan kekuatan negara. Aspek kekuatan adalah satu aspek yang sangat-sangat penting. Sebab apa Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan bersiap-sedialah kamu wahai umat Islam sekadar kemampuan yang kamu mampu daripada kekuatan. Mana Allah SWT minta supaya kita ni berada dalam satu keadaan yang kuat. Jadi umat yang kuat ni, maka mereka akan dapat menghalang segala ancaman dan cabaran pada pihak musuh. Itu yang pertama. Agenda yang kedua, setiap umat yang merdeka, mereka akan berusaha untuk menjadi satu umat yang inovatif dan kreatif. Dua benda, inovatif dan kreatif. Kenapa saya kata agenda ni sangat-sangat penting kepada mana umat yang merdeka? Sebab apa? Kita tengok, kembali kita back kepada sejarah kita kan. Bukan sejarah kita, sejarah dunia. Okay, ketika mana dunia barat pada masa ini mereka sangat-sangat maju kan, sangat maju berbanding negara Islam. Tapi kalau kita tengok 1000 tahun dulu, 1300 tahun dulu, kita tengok ketika mana orang panggil zaman tu The Middle Ages kan? The Middle Ages. Ataupun mereka bagi satu nama lagi. Apa nama dia? The Dark Ages. Kenapa mereka dinamakan The Dark Ages? Ketika zaman tersebut, kuasa Eropah terletak sepenuhnya di bawah pentadbiran padri Katolik. Segala arahan akan ditentukan oleh padri-padri di gereja. Selagi mana tak dapat izin Pop di Vatican City tu, maka tak ada benda lah boleh dilaksanakan. So pada masa tersebut, mana-mana saintis, yang kita dengar sejarah kan, contohnya siapa? Siapa nama tu? Leonardo da Vinci, dan lain-lain lah, Galileo Galilei. Semua tu saintis-saintis yang terkenal pada masa tersebut. Mereka ni digelar The Sorcerer. Mereka digelar sebagai ahli sihir. Sebab apa? Sebab mereka memikirkan satu benda yang baru. Mereka jadi seorang yang inovatif dan kreatif. So mereka menghasilkan benda baru. Dan juga pada masa tersebut, ketika mana dunia barat dalam keadaan zaman kegelapan, mereka dalam keadaan gelap. Gelap, mana dikongkong dan tak ada sistem pentadbiran yang baik. So pada masa tersebut, Islam dalam keadaan yang berbeza. Islam adalah ada super power pada masa tersebut. Sebagaimana yang cerita oleh Dr. Zaki tadi lah, menguasai 2/3 dunia. Bandar-bandar utama di negara umat Islam pada masa tersebut, seperti Baghdad, di Cordoba di Spanyol, dan di Damaskus di Syria, mana ibu-ibu negara tersebut menjadi kota kepada ilmu, penyebaran ilmu. Dan pada masa tersebut dan berlaku, saya cerita dua zaman yang berbeza. Dua zaman yang berbeza, dua keadaan yang berbeza pada satu zaman. Umat Islam dalam keadaan yang sangat terbaik, dan musuh-musuh Islam yang berada di negara barat dalam keadaan yang mundur. Dan apa yang berlaku di negara Eropah pada masa tersebut, padri-padri mengatakan siapa yang belajar ilmu baru ni, maka dia dianggap sebagai ahli sihir. Dan tujuan mereka kata yang itu adalah kerana mereka nak mengharamkan umat-umat di Eropah ni belajar daripada orang-orang Islam di Eropah, di Spanyol, orang Islam di negara-negara Arab mana pada masa tersebut. So mereka buat tuduhan. So siapa yang membuat istilah-istilah baru dalam bidang sains, contohnya matahari
pada asalnya gereja di Eropah kata matahari berpusing mengelilingi bumi kan. Tetapi pendapat tersebut disangkal oleh Galileo Galilei. Dia kata bumi mengelilingi matahari, tetapi dia dijatuhkan hukuman bunuh. So akhirnya dunia Eropah dalam keadaan gelap, mundur, tak ada inovatif, tak ada kreatif. So akhirnya mereka jadi umat yang tak merdeka, dikongkong. Jadi umat yang merdeka ni, mereka akan berusaha supaya mereka ni sentiasa inovatif dan kreatif. Tak akan ada benda yang menghalang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah agenda yang perlu kita bawa dalam nak menjadi umat yang merdeka ni adalah keadilan. Keadilan. Mana semua orang adalah sama rata di sisi Islam. Di sisi Islam. Apakah maksud adil? So bila kita tahu maksud adil tu, kita kena faham apakah lawan kepada sifat adil. Lawan dia adalah zalim. Apakah maksud zalim? Zalim maksudnya kita tidak meletakkan sesuatu pada tempat dia. Zalim bermaksud kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. So adil bermaksud kita meletakkan sesuatu pada tempat dia. Jadi Islam khususnya datang untuk membawa keadilan kepada manusia. Jadi umat yang merdeka ni, mereka akan sedaya upaya membawa keadilan kepada seluruh umat manusia. Sebab apa? Kita tengok negara-negara yang tak adil, apa yang terjadi? Mereka akan mundur. Mereka akan mundur. Contoh kita tengok di Korea Utara, keadilan tidak berlaku dengan baik. Rakyat terpaksa taat membaik buta kepada Kim Jong Il, Presiden Korea Utara kan, mana sembah Kim Jong Il macam Tuhan. Akhirnya mereka dalam keadaan mundur. Berbanding kita tengok negara-negara di Eropah, negara di Australia, negara Australia, Amerika, mana kita tengok keadilan, mana mereka atas nama panggil apa? Keadilan, keadilan untuk semua. So hanya mereka dapat maju. Siapa yang salah akan dihukum berdasarkan bukti-bukti. So sifat keadilan itu adalah satu sifat yang semula jadi bagi mana-mana umat manusia. Agenda mereka akan cuba membawa keadilan, barulah mereka boleh maju ke depan. Dan yang keempat adalah mana-mana umat dia nak merdeka, dia nak berjaya, mereka kena ada perpaduan. Tanpa perpaduan, suatu negara itu tak akan maju. Suatu umat itu tak akan merdeka tanpa ada perpaduan. Kita tengok macam mana sejarah menceritakan Genghis Khan ni, dia adalah dikatakan dalam sejarah empire yang paling cepat berkembang kat dunia ni. Empire yang paling cepat berkembang kat dunia, kalah Islam dan kalah Rom dan Parsi. Sebab apa? Rahsia dia satu je. Orang Mongol ni dia hidup berbilang-bilang puak. Tapi Genghis Khan digelar Khan, maksud dia raja, sebab dia berjaya menyatukan orang-orang Mongol ni. Dan selepas dia berjaya menyatukan orang Mongol ni, dia menyerang negara China. Pertama sasaran dia. Akhirnya dia serang negara China, dia ambil teknologi daripada China. Akhirnya dengan teknologi daripada China, dia berkembang menyerang negara-negara Islam sampai ke usaha tentera mereka sampai ke Austria. Sampailah mereka dikalahkan oleh tentera Islam di Mesir pada masa tersebut. So aspek perpaduan adalah benda yang sangat penting, yang agenda setiap negara ataupun umat yang nak berjaya, umat yang merdeka, mereka akan meletakkan aspek perpaduan. Dan terakhir sekali, yang saya kata yang kelima, apakah agenda kelima? Mana saya compilekan keempat-empat elemen agenda tadi. Benda tersebut akan berbeza-beza kepada manusia kan. Beza, orang putih ada cara dia masuk adil, orang Islam berbeza masuk adil. Islam tak masuk keadilan tu bagi semua kepada orang kan, kebebasan mutlak, tidak. Dalam Islam tak begitu. Islam ada benda yang mengawal. So agenda yang kelima, agenda umat tu nak berjaya. Macam yang Dr. Zaki cerita, macam mana Islam boleh jadi kuasa besar kat dunia 2/3. Macam mana kerajaan Melaka boleh jadi hebat. Macam mana kerajaan Aceh mampu menggantikan kerajaan Melaka sebab mereka membawa agenda Islam. Agenda Islam. Disebabkan mereka membawa agenda Islam di dalam negara mereka, maka akhirnya mereka menjadi umat yang terbaik. Sebab mereka memahami dengan baik firman Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utus ke engkau wahai Muhammad ni melainkan sebagai rahmat kepada satu dunia. Jadi mereka memahami perkara tersebut dengan baik. So akhirnya mereka menjadi umat yang merdeka. Islam ni datang untuk memberi rahmat, keamanan bagi dunia. So para sahabat, generasi-generasi awal Islam, mereka memahami Islam disebarkan. Kenapa mereka keluar daripada tanah Arab, pergi ke Parsi, ke Afrika Utara, ke tanah Melayu? Sebab dia satu je,